الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT pada malam ni dapat kita bertemu kembali setelah kita bercuti dalam tempoh yang sangat lama. Kuliah akhir kita 15 bulan 3 dulu. Ni ujung bulan 6 dah. Jadi syukur kita pada Allah SWT dapat lagi kita memakmurkan rumah Allah SWT, hadir kepada ke majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan ini dapat menambahkan lagi ilmu dan kefahaman kita, dan seterusnya kita dapat meningkatkan lagi amal kebaikan kita. Jadi pada malam ni kita sambung hadis yang ke-446. Masih lagi di bawah tajuk bab istihbabi salatin nafilah fi baitih wa jawaziha fil masjid. Ini bab elok sembahyang sunat di rumahnya dan harus di masjid. Hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu wal ladzi mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mathalul hayy wal mayyit. Riwayat daripada Abu Musa Al-Asy'ari katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang ingat Tuhannya dan orang yang tidak mengingatinya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Mana bandingan orang yang ingat pada Allah SWT ni adalah seperti orang yang hidup, dan bandingan orang yang lupa kepada Allah SWT ni adalah seperti orang mati. Ini hadis lafaz Imam Bukhari. Lafaz hadis Imam Bukhari. Tetapi dalam lafaz Imam Muslim lain sedikit. Masalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitul ladzi la yuzkarullahu fihi masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di situ dan rumah yang tidak disebut Allah adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi beza dua riwayat ni. Riwayat Imam Bukhari menyebut perumpamaan orang ingat pada Allah Ta'ala dan orang yang tak ingat pada Allah SWT, seperti orang hidup dan orang mati. Adapun riwayat Imam Muslim, hadis tu bermaksud perumpamaan rumah yang Allah Ta'ala disebut. Jadi itu fokus kepada rumah, maknanya khusus, khusus kepada rumah, yakni rumah yang Allah Ta'ala itu diingati seperti orang yang hidup. Rumah yang tidak diingati Allah di situ adalah orang mati, ataupun sesuai dengan hadis sebelum pada ni, iaitu berkenaan dengan kubur itu bukanlah tempat sembahyang. Kubur tu bukanlah tempat sembahyang. Iaitu Nabi SAW menyebut dalam hadis sebelum pada ni, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikanlah di rumah kamu itu sebahagian daripada sembahyang kamu, dan jangan jadikan rumah kamu itu kubur.
Kubur tu mana tempat orang mati, tempat yang kita tidak semaya. Jadi apa yang boleh kita faham di sini iaitu pertama sekali orang itu kena ingat Allah SWT lah di mana sahaja dia berada, sama ada di rumah ataupun di pasar ataupun di tempat dia kerja ataupun dalam perjalanan dia naik kenderaan, dia patut ingat Allah SWT. Dan lebih-lebih lagi dia ingat di rumah Allah, dia ingat Allah SWT tu di rumah dia. Lebih-lebih lagi. Sebab apa? Sebab bila seorang itu berada di rumah dia, macam-macam adalah, terutama apa yang ada di rumah dia ni menyebabkan dia biasanya melalaikan dia daripada Allah SWT. Dia bersama dengan anak isteri dia, maknanya di situ bukan kata salah kita duduk dengan anak isteri ni, tapi kadang-kadang oleh kerana itu boleh melekakan kita. Kalau kita duduk pasar, kita duduk kedai, kita tengok orang yoya bising, mungkin kita akan kata apa ni bising dah, jadi tak ingat pada Allah Ta'ala ke. Jadi suasana tu kalau kita kuat, kita tidak akan terkesan. Maknanya kalau kita orang yang baik-baik, kita duduk di pasar, kita sebenarnya lebih ingat pada Allah SWT. Sebab apa? Sebab diri kita yang baik ni, yang sentiasa dalam keadaan ibadat pada Allah SWT, bila tengok orang lalai tu, kita rasa lain dah kita dengan dia. Kita tidak dapat terima. Seperti mana yang kita biasa tahu di pasar ni, mana tempat bising lah, tempat yang bising, hingar-bingar. Jadi kita hok baru mari pasar ni, dengan kita baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billah. Kita baca tu masuk dalam kedai dah. Jadi kita masuk tu dengan ingat pada Allah SWT, dan secara automatik kita tidak dapat terima sebenarnya suasana yang bising. Tetapi bila kita duduk dalam rumah kita ni, oleh kerana isteri kita halal pandai, anak kita dituntut supaya kita bermesra dengan mereka dah. Jadi kadang-kadang itu melekakan kita daripada ingat pada Allah SWT. Kita galik berada dengan anak isteri kita tu, sehingga kadang-kadang kita lupa. Contoh kita mudah bila kata semaya ba'diyah ni, dah semaya di rumah, SOP baru dah. Maya ba'diyah di rumah, talih maya di masjid dah, maya di rumah. Rumah juga dak dalam bang gula, bang gotu ni apa semua dak. Bini salah dengan kita dak, anak kumung kita. Jadi kita pun tak ingat nak semaya. Jadi suasana dalam rumah tu satu cabaran sebenarnya untuk kita ingat pada Allah SWT. Maka di situ kita boleh nampak Nabi SAW menyebut di sini supaya kita ni ingat kepada Allah SWT, terutamanya di rumah kita. Jadi sama ada perumpamaan ini dibuat, maknanya bandingkan rumah yang ingat pada Allah Ta'ala, rumah yang penghuni dia ingat Allah SWT, dengan rumah yang penghuni yang tidak ingat pada Allah SWT, seperti hidup dan mati. Sama ada orang tu duduk dalam rumah ataupun orang tu sendiri, tetap menunjukkan kepada kita bahawa orang yang ingat pada Allah Ta'ala ni, dia benar-benar hidup. Dia benar-benar hidup. Hidup tu dengan arti kata macam mana? Iaitu hidup yang orang ingat Allah SWT ni, hidup dia tu hidup dengan cahaya ilmu, cahaya kerohanian. Maknanya dari segi zahir tu kita boleh nampak lah, kalau dia ingat pada Allah SWT dalam bentuk, kita kata dalam bentuk dia berzikir. Sebab ingat Allah SWT ni dia luas. Tidak semestinya kita ucap subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita semaya ingat pada Allah SWT. Malah semaya tu adalah ingat pada Allah SWT. Aqimis salata li zikri, dirikanlah semaya untuk ingat pada aku. Jadi semaya itu merakumi bacaan Al-Quran dan juga doa-doa zikir-zikir
Maknanya himpunan kepada zikir tu semayat. Jadi zikir ni satu benda yang luas. Dia juga disebutkan oleh ulama sebagai amal. Apa jua amal ketaatan kita kepada Allah SWT, apa-apa benda yang kita buat lillahi ta'ala, itu namanya zikir. Cuma zikir dalam bentuk yang umum, itulah. Zikir dalam bentuk yang khusus ni kita sebut nama Allah. Kita berdoa kepada Allah, itu panggil zikir khusus. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kita berdoa, itu zikir secara khusus. Zikir secara umum ni, apa jua perbuatan yang kita buat kerana Allah Ta'ala, di situ ada ingatan pada Allah SWT, zikir. Itu adalah zikir. Jadi orang yang sentiasa ingat pada Allah SWT, maknanya setiap tindak tanduk dia tu menggambarkan kepada orang lihat dia tu adalah mana dia orang yang hidup dengan ilmu, hidup dengan apa, taat kepada Allah SWT. Dan zikir ni maknanya bagi manusia ruh dia. Mana kalau mengikut hadis ni, bila Nabi kata orang ingat pada Allah Ta'ala orang yang hidup, orang tak ingat pada Allah Ta'ala orang tu adalah orang yang mati, maknanya zikir tu ruh pada orang. Kalau orang tak semayat, dia mati. Mati hati dia. Maka sebab itulah Allah Nabi SAW menyebut tidak akan berlaku kiamat sehingga ada orang kata Allah, Allah, Allah. Maknanya ruh bagi dunia ni orang beriman. Ruh kepada dunia ni, alam ni orang beriman. Mana selagi ada orang yang menyebut nama Allah, selagi orang semaya, selagi ada orang beriman, maka kiamat tidak akan berlaku. Jadi hidupnya diri kita dengan mengingati Allah Ta'ala, hidupnya alam ini dengan ada orang beriman. Sebab apa? Sebab bila atas dunia ni ada orang kafir sahaja, yang mana mereka ni langgar perintah Allah Ta'ala, mensyirikkan Allah, kufur kepada Allah, tidak ingat pada Allah SWT, maka tidak ada makna lagi Allah SWT nak kekalkan dunia ni. Maka Allah Ta'ala akan kiamatkan. Maka sebab itulah orang beriman ni adalah ruh, nyawa bagi alam ini, dan ruh bagi orang beriman itu sendiri adalah zikrullah, ingat pada Allah SWT. Cuma kalau merujuk pada lafaz Imam Muslim tadi, perumpamaan rumah yang ingat pada Allah Ta'ala, maknanya sesuai dengan tajuk ni, maknanya kita kena ingat Allah SWT di rumah kita dengan cara semaya sunat. Dengan cara semaya sunat, terutamanya semaya tahajud. Kemudian hadis 447, hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan min hasirin fi ramadana fa shalla fiha layaliya fa shalla bi salatihi nasun min ashabihi falamma alima bihim ja'ala yaq'udu fa kharaja ilaihim fa qala qad araftu alladhi ra'aytu min sani'ikum fa sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Hadis riwayat daripada Zaid bin Thabit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat bilik, mana Nabi telah membuat lingkungan daripada tikar di masjid pada bulan Ramadan. Maknanya dalam bulan puasa Nabi beriktikaf di masjid, Nabi mengasingkan diri dia daripada orang lain dengan Nabi buat satu ruangan khusus untuk dia. Jadi orang yang beriktikaf ni, bila dia duduk dalam masjid dengan cara lagu ni, tak ada orang siapa ganggu dia lah. Maknanya kita dalam bulan puasa 10 hari terakhir kita digalakkan supaya iktikaf. Tujuan dia untuk cari malam Lailatul Qadar. Jadi bila nama iktikaf di masjid ni, maknanya dengan arti kita memutuskan diri kita dengan dunia.
Jadi kita tak tubik lah. Start daripada Maghrib malam 21 tu, dah kita masuk dalam masjid. Tak tubik. Tubik-tubik tu malam raya baru tubik. Lepas tu makan minum pun tak tubik. Duduk situ. Kecuali nak pergi buat air. Nak berwudu. Duduk situ. Itu makna i'tikaf yang sebenar. Maknanya 10 hari terakhir tu, daripada 20 sebelum maghrib malam 21 tu kita masuk masjid, keluar tu malam raya. Tujuan nak cari malam Lailatul Qadar. Bila kita buat lagu tu, kita buat keputusan, maknanya i'tikaf menyendiri diri tu, maknanya kita semaya, kita baca Quran, kita berzikir, kita berehat dalam keadaan tak ada siapa ganggu. Kalau kita ambil satu ruang dalam masjid, kita duduk bucu tu, dah baru start nak kita baca Quran, pun nyecuek demo, buah. Jadi tak ada makna. Jadi masuk i'tikaf ni, mana kita hanya 10 hari dalam setahun dituntut lagu tu. Tapalah kita kata, tapa. Maknanya dari segi agama-agama lain ni, kehendak mereka tu untuk memutuskan hubungan dengan dunia ni dah ada. Orang panggil rahbaniyah. Mana menyendiri untuk beribadat pada Allah Taala. Ini memang ada dalam agama samawi. Cuma agama Kristian dan juga agama Yahudi apa tu dia telajak lah. Telajak. Siapa tak bising. Dah. Cuma hak kita ni 10 hari terakhir sahaja. Tu je. Jadi bukan kata i'tikaf tu mari tidur malam saja, tidak. Boleh lagu tu, tapi tidak dalam erti kata yang sebenar. Pas sunnah nabinya dia masuk bukan kata mari tidur malam saja, tidak. Tu boleh kita nak belajar-belajar, tak ada masalah. Cuma bentuk sempurna tu memang memutuskan hubungan kita dengan dunia selama 10 hari nak cari malam Qadar. Kalau kita kata tak apa, kita rumah boleh nak main tahajud, tersedok ayat lah, tak jadi. Sebab itulah ada ruang-ruang seperti itu untuk kita cari malam Lailatul Qadar dengan lebih sempurna lagi. Jadi Nabi buat bilik daripada tikar supaya tidak terganggu lah, supaya Nabi tidak terganggu ataupun diganggu oleh orang lain. Maka di situ Nabi SAW semaya beberapa malam. Disebutkan dalam riwayat lain, Nabi semaya malam yang pertama adalah 2-3 orang ikut Nabi. Malam kedua ada korang ramah sikit. Malam ketiga korang ramah lagi. Malam keempat tak muat dalam masjid, pakat mari. Jadi bila begitu Nabi SAW malam keempat tu Nabi tak keluar. Jadi bila malam pertama, malam kedua, malam ketiga Nabi semaya dalam bilik dia, sahabat hak belakang tu, hak lain tu dia ikut Nabi. Maknanya setengah ulama kata ikut Nabi dalam sekatan tadi. Maknanya nampak lagi lah pergerakan Nabi tu. Jadi bila mana Nabi SAW mengetahui keadaan mereka itu, maknanya riwayat ini ringkas. Riwayat ini ringkas. Asal kita jumpa dah riwayat ini dalam bentuk yang lebih panjang lagi. Cuma kita boleh sebut semula, iaitu seperti kita kata tadi lah, malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Jadi sahabat ikut Nabi SAW. Malam keempat tu tunggu Nabi tak keluar. Tapi adalah 2-3 orang tu lepas batu di pintu Nabi. Mana Nabi tak duduk dalam tikar dia tu, Nabi duduk dalam rumah dia. Jadi ada 2-3 orang dia pekul batu. Ada orang panggil Nabi, Rasulullah semaya Rasulullah. Takut Nabi tidur.
ajak Nabi semaya. Jadi orang tak payah dia kata tengok sahabat tak cerdik, kacau Nabi tidur. Itu kalau kita mikir cara negatif. Kalau kita fikir cara positif, betapa semangat sahabat ni nak semaya dengan Nabi. Pergitalah tunggu tak email ataupun tunggu dah, tunggu ngajar qada lain ustaz, ngajar qada. Dah kata apa sibuk tanya ustaz ngajar tak ngajar, semangat nak ngajilah. Jadi sahabat maknanya ada siapa lempar batu dah ke pintu rumah Nabi ni. Esok tu fa kharaja ilaihim. Falamma alima bihim, mana Nabi bila mana tahu sahabat ni mana beripung tunggu Nabi, ja'ala yaqud, maka Nabi pun duduk rumah tak keluar. Kemudian fa kharaja ilaihim, kemudian Nabi pun keluarlah. Nabi pun kata, qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum, aku tahu dah perbuatan kamu tu. Yang ni aku tahu dah kamu, popok kamu ni duk tunggu nak nanti nak semaya dengan aku tahu belaka. Riwayat ni ringkas. Dalam riwayat lain menyebut Nabi SAW kata, aku bimbang akan difardukan kepada kamu semaya malam ni, kemudian kamu tak mampu buat. Masa ni tak apalah, semangat naik. Semangat naik, nak semaya bersama dengan aku. Tapi aku takut kemudian nanti bila kamu tidak mampu, kamu pun mengundur diri. Jadi Nabi SAW kata, semayalah kamu masing-masing di rumah kamu. Yang ni semaya tahajud ni ataupun qiyam Ramadan ni, kerana sesungguhnya sebaik-baik sembahyang seseorang itu di rumahnya adalah di rumahnya kecuali semaya fardu. Maknanya hak molek di sini semaya semaya sunat ni di rumah. Cuma timbul kemuskilan di sini berkenaan dengan semaya tarawih ni, hak molek di rumah kau di masjid. Kalau mengikut riwayat ni, di rumah lah masing-masing. Masing-masing semaya di rumah masing-masing, semaya tarawih ataupun qiyam Ramadan di rumah. Itu kalau mengikut zahir hadis ni. Tetapi bila dilihat kepada sebab sebenar, Nabi sebut hadis ni, iaitu Nabi bimbang difardukan. Dan Nabi beberapa malam sebelum pada ni, Nabi semaya masjid dengan sahabat. Maknanya hak Nabi kata ni tidak khusus kepada semaya tarawih, tetapi secara umum. Secara umum. Cuma tarawih itu termasuk jugalah. Maknanya molek semaya di rumah. Tetapi itu tidak bermakna tidak boleh kita tarawih di masjid. Tambah pula kita ni dah boleh tarawih rumah. Tapi sebulan puasa ni lah. Dumai alam nasrah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi. Nak malam tu. Dah. Anak cuma juga ayah tak ada surah lain kau. Jadi kalau seseorang itu dia nak mendengar bacaan yang bagus-bagus, baca daripada awal Al-Quran sampai akhir, dan dia tak ingat Quran, maka dia semaya di masjid lah. Maknanya semaya tarawih ni di zaman sahabat Nabi SAW dulu, semaya di masjid di bawah seorang imam, di mana sahabat ia paling kuat hafalan dia tu, dia dilantik menjadi imam, orang lain ikut. Orang ikut. Sebab apa? Sebab tarawih tu ataupun qiyam Ramadan itu bukan semata-mata nak semaya, tetapi nak mendengar bacaan Al-Quran. Nak dengar sepanjang malam tu. Sama ada hak khatam tiap-tiap malam ke, ataupun hak baca 5 juzuk dah, 10 juzuk tiap-tiap malam ke, ataupun 1 juzuk. Kalau zaman kita ni juzuk, terik lah tu. Maknanya dari segi asalnya afdal di rumah semaya tarawih. Tetapi dari segi
Di rumah itu imam tidak mampu nak baca panjang-panjang dan juga makmum tak mampu nak ikut kita, ya. Maka masjid lah tempat hak mana nak semaya dengan panjang-panjang dia mari masjid. Hak mana nak semaya pendek-pendek dia mari rumah lah. Sebab apa kita kata lagu tu? Kadang-kadang bising. Ngepek kota imam. Atau orang nak imam panggil tu imam terawih ni baca panjang-panjang. Dia komplain banyak. Baca pendek-pendek sudahlah. Jadi kita kalau hak tak boleh duduk diri lama-lama kan. Semaya rumah lah kita diri jadi imam atas kita. Nak netai-netai. Baca pendek ke baca panjang. Sebab masjid ni dia tempat pusat ke, dia kena hak paling kemah lah, paling sempurna, hak terbaik. Dah hak terbaik. Cuma kena tengok juga nang 14 rakaat lepas. Mana standard lah SPP. Kat SPP ni kita test sama dah subuh Jumaat tu. 3 PP tu rakaat pertama, rakaat kedua 2 PP. Surah sejadah dengan surah Hal Ata tu. Tidak panjang mana. Jadi qiyam Ramadan itu sebaik-baiknya dengan baca ayat panjang maka di masjid lah. Tapi ada juga jenis kadang-kadang dia tak suka, terganggu dah. Kita kata budak-budak bising, dia nak semaya dengan khusyuk dan dia sendiri nak baca, nak jadi imam, nak baca panjang mana tak apa, terikat dengan siapa-siapa, dia boleh semaya gum. Maknanya masalah afdal ni, mana afdal di rumah ataupun di masjid, ini bergantung pada keadaan seseorang tu. Keadaan seseorang tu. Babu amri man na'asa fi salatihi aw ista'jama alaihi al-Quran aw dhikri bi ayarquda aw yaq'uda hatta yadhhab anhu dhalik. Ini bab perintah kepada orang yang mengantuk di dalam sembahyangnya itu ataupun bacaan Al-Qurannya itu sudah jadi tidak jelas ataupun zikirnya hendaklah dia tidur atau duduk sehingga hilang mengantuk tadi. Mana bab ini berkenaan dengan orang yang semaya tahajud ni dah. Kalau dia ngantuk sungguh-sungguh gapo perlu dibuat, maka ada arahan daripada Nabi suruh tidur tak ada gapo. Sebab apa? Sebab semaya malam ni biasanya dia dah muka malam pukul 4 ngantuk. Kalau suruh ngantuk tidur ada masalah. Hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza hablum mamdudun baina sariyataini faqala ma hadzal hablu qalu hadha hablun li Zainab fa idza fatara ta'allaqat faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la hulluhu liyusalli ahadukum nashatahu fa idza fatara falyaq'ud. Riwayat daripada Anas bin Malik katanya Nabi SAW masuk ke masjid, didapati di masjid tu ada tali yang terentang, ada tali yang diikat di antara dua tiang. Jadi Nabi kata tali gapo ni? Jadi sahabat kata itu adalah tali kepunyaan Zainab. Bila mana dia letih, dia akan gantung di tali tadi, jadi tak rubah lah. Nabi kata tak payahlah, tak payahlah, jangan buat lagu tu. Hulu, bukalah tali tadi. Buka tali tadi. Maka Nabi berkata hendaklah seseorang itu sembahyang selama mana dia cergas. Selagi dia cergas sembahyanglah. Bila mana dia letih, dia duduk. Mana tak perlu dia nebing. Tak perlu dia semaya dalam keadaan nebing teruk juga. Cuba juga nak semaya dalam keadaan ngantuk, tak payah. Tidak diperlukan lagu tu. Sebab kita semaya tarawih lah, ngantuk dah. Terganggu belah. Tubik. Sama ada kita tubik gitu ataupun kita mufarraqah, kita sudah sendiri,
Ataupun kita duduk. Mai yang duduk. Jadi boleh jadi kita berubah kedudukan tadi, hilang ngantuk. Ataupun kita berhenti semaya, tidur. Sebab apa? Sebab tujuan semaya ni nak ingat pada Allah SWT. Jadi macam mana seorang tu dapat ingat pada Allah SWT kalau dia tu nak tidur, ngantuk. Dia ngantuk. Cuma ngantuk ni, setara mana ngantuk ni? Sekali nguak ngantuk dah pun tidur. Tak juga. Maknanya sengguk tu. Raib. Kadang-kadang ada tak. Sedap dah tak email campur dengan akong lagi ke. Kita ni hanyut. Sembel. Berhenti tak payah semaya. Sebab apa? Sebab kalau kita rebah dah patah hidung kau, sembel tu patah hidung kau, jatuh atas orang kau, mudarat juga. Jadi tak ada makna. Sebab semaya ni apa hak kita ingat, apa hak kita tafakur, apa hak kita dapat khusyuk. Jadi Nabi kata seseorang itu naklah dia semaya selagi mana dia cergas, dia rajin. Mana bila dia lemah, mana tak ada tenaga, ngantuk, tak boleh nak khusyuk, tak boleh nak fokus, berhentilah. Jadi dia duduk saja. Lebih baik dia berehat. Termasuk juga dalam bab ini, bila mana seseorang tu dia semaya tadi, dia baca ayat Quran tu tak buti dah. Manakala katalah dia sendiri, dia semaya tahajud seorang diri dia, dia baca Quran tu ngapu dah. Jadi dalam tajuk tadi dia kata istajama ni, maknanya tidak jelas lagi sebutan huruf dia. Mungkin dia tinggal, mungkin kadang-kadang ada juga, bukan kita dalam tengah semaya, kita duduk cokoh ni, kita baca Quran. Baca tu kira-kira dah nak habis dah baris tu, habis muka surat. Sengguk baca atas mula. Dah. Dia nego. Jadi kalau berlaku lagu tu siapa sengguk-sengguk tu tutup Quran, tidur. Itu sebaiknya. Supaya apa? Supaya kita tidak sebut perkataan ayat-ayat tadi dengan sebutan yang salah. Sebab Quran ni panjang pendek lain dah makna dia. Hanya lain dah. Banyak perkara. Jadi sebab itulah di sini kita boleh nampak betapa Nabi SAW mementingkan kepada kita ni kualiti. Tersoyaklah ambah mai tahajud semalam 20 rakaat. Tapi kalau baca tak butir, kalau bahas semaya dalam keadaan jenega ngantuk, tak ada makna. Jadi di sini Nabi nak suruh kita ni ikut bahasa tubuh kita. Kalau kita ngantuk, tidur. Jangan tebing. Sebab apa? Sebab benda dia sunat. Kalau semaya subuh ke mana? Ngantuk. Tak boleh tidur semaya subuh. Lama ke? Dah. Nyamuk dengan duha. Jadi hal ni berkenaan dengan semaya sunat. Kalau berlaku juga mengantuk ketika semaya fardu, maka itu tidak sepatutnya. Sebab tak serupa dengan semaya qiyamul lail dengan semaya fardu kita ngantuk. Semaya asar ngantuk, tak sepatutnya. Ada tu tak kena tu. Kita tak cukup tidur ke gapo ke, ada sebab-sebab dia tu. Jadi hadis ini merujuk kepada semaya sunat. Semaya fardu tak ada ruang untuk seorang itu mengantuk. Kalau dia ada mengantuk, itu masalah lain. Kalau dia mengantuk dalam semaya subuh, itu boleh jadi dia tidur lewat, bangun awal pula. Sebab itulah mengantuk. Tapi kalau katalah semaya maghrib, tak semaya maghrib, kita semaya maghrib itu nebeng tu. Lepas tu nak nanti iso. Nak nanti iso pula mai, kita ngantuk dah pas lagu mana? Jadi dalam kaedah kata, kalau dia tidur dia tu
tidak menyebabkan dia keluar daripada waktu, maka boleh tidur. Hak talih ni kalau kata masa tidur tu ataupun waktu tu waktu yang sangat pendek, subuh kita kata, kalau tidur betul tu dah terlepas sembahyang subuh. Tapi kalau kata lepas maghrib tu dia ngantuk benar, nak tunggu isya 40 minit lagi, lagu mana dia boleh tidur kalau tidak? Tidur lah. Tapi kena ambil langkah-langkah itulah. Pasal jam apa semua dah. Lepas tu kalau sedar bangun sembahyang lalu. Lama kan kita tengok tak apa pukul 12 baru, tak apa pukul 2 baru, tak apa pukul 4 baru. Dah. Tahu-tahu habis subuh. Tak sembahyang isya. Tak boleh lah. Kemudian riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indahum ra'atun. Qala man hadhihi? Qalat fulanah tadhkuru min salatiha. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Aisyah. Di rumah Aisyah tu ada seorang wanita. Nabi tanya siapa dia? Aisyah pun kata fulana lah, si fulan. Lepas tu Aisyah pun sebutlah tentang dia semaya ni. Mana dia semaya dalam keadaan mengatuk-ngatuk pun semangat nak semaya, dia semaya juga. Nabi SAW kata qal mah, tak sah lah, tak payah mah, jangan berhenti, tak payah. Alaikum bima tutiqun, hendaklah kamu semaya mengikut hak kamu larang, hak kamu mampu. Maknanya kalau kita semaya tarawih ni dah, katalah kita tiap-tiap malam semaya 20 rakaat. Semalam ni oleh kerana parut sangat, parut sangat kita timbuk cendol petang tu, buka puasa tu, dah dekat celak di mata, tak ada rakaat ngantuk dah. Jadi kita talih ni sekali 20 talih nak cukup tak payahlah, tidur dulu. Sebab apa? Sebab tarawih ni Qiyam Ramadan ni dia boleh sampai sahur tu, ada masalah. Jadi Nabi kata alaikum bima tutiqun, hendaklah kamu semaya mengikut kamu mampu. Maknanya kalau kamu tak mampu tak payah. Sebab kalau mengantuk mari memang kita tak dapat nak lawan. Fa wallahi la yamullu Allahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah Taala tidak jemu sehinggalah kamu jemu. Jadi apa maksud Allah Taala tidak akan jemu sehingga kamu jemu ni? Maknanya Allah Taala tidak jemu memberi pahala kepada kamu. Kamu sahaja yang jemu semaya. Ataupun satu makna lagi, la yamullahu Allah Taala tidak jemu tetapi kamu yang jemu. Maknanya apa? Kamu sahaja yang ada kemungkinan jemu dalam ibadat kamu. Allah Taala tidak pernah bersifat dengan sifat jemu sedikit. Maknanya alik Allah Ta'ala nak beri pahala ni tak talak, ada, cuma atas kita. Dan ada ni juga menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita tebing juga semaya dalam keadaan sebegini, satu masa kita akan jemu dengan ibadat kita. Sebab apa? Sebab kita nebing tu, mana semaya pun tak ada khusyuk, jadi tak terasa kemanisan. Bila tak rasa kemanisan, kita buat dalam keadaan nebing, maka tak lama kemudian kita akan tinggal dia, kita akan berhenti juga. Sebab apa? Sebab kita tidak merasai kemanisan dia. Kita dilanda dengan perasaan jemu. Jadi Nabi SAW nak suruh kita semaya ni selagi mana kita cergas, buat sekadar kita mampu. Wa kana ahabbad din ilaihi ma dawama alaihi sahibuh. Cara penghayatan agama yang disukai oleh Allah Ta'ala ialah
sesuatu yang dibuat secara berterusan oleh Tuhan dia. Maknanya agama yang Allah SWT suka kita sempurnakan, kita buat ni, bila mana kita buat berpanjangnya. Dalam riwayat lain menyebut wa in qalla, walaupun sedikit, walaupun tak banyak, tapi ada. Supaya air lah, air. Air kita kata air KJL lah, kita buka tu walaupun tak banyak tapi ada, tak ada tu tubik. Tidak kata buka boom. Lepas tu bo nak ambil beledi tak ada. Tak ada dah. Sekali curah. Sekali buka tubik lah. Dah tak ada yang setu. Lepas tu tak cukup tu nak ambil beledi, siapa? Tak ada dah. Tapi kalau meleleh ada semacam ni, tak pernah putus. Itu hak molek. Mana kena ada juga, kena ada. Jadi amalan agama Allah SWT suka ni bila seorang tu buat dengan berpanjangnya. Maknanya walaupun tak banyak tetapi Allah Ta'ala itu sentiasa diingati oleh seseorang. Itu Allah SWT kena. Kalau kata seorang tu baca Quran lah, hari ni dia baca 5 juz hari ni, esok dah bulan depan pula. Maknanya banyak senggai tu lama. Ataupun bulan puasa gomo. Bulan puasa. Pagi petang muka PKP kan? Tak, pagi petang ngaji habis. Naik kali hotel bulan puasa. Lepas tu habis masuk PKP tak ada dah. Tak ada dah baca Quran. Tak sil. Jadi dia nak ada walaupun sikit, walaupun sepipi, walaupun selak, hak tu hak sepatutnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Aisyah satu lagi, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, bila mana seorang itu mengantuk dalam keadaan dia semaya, falyarqud, hendaklah dia tidur hatta yadhhab anhu an-naum, sehingga hilang perasaan mengantuk tu tadi. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsah. Jadi Nabi SAW sebut tadi apa kalau dia ngantuk dia kena tidur. Sebab apa? Sebab boleh jadi bila seseorang itu dia semaya, dia tidak tahu masa dia nak minta keampunan dengan Allah Ta'ala tu, sebenarnya dia telah mengutuk diri dia. Lagu mana? Kan kita nak minta ampun dengan Allah Ta'ala ni, Allah maghfirli, Allah maghfirli, dengan ghain tu, Allah maghfirli. Jadi bila mana dia ngatuk sungguh-sungguh tu, boleh jadi hak ghain tadi tukar kepada ain. Jadi Allah maghfirli. Kalau kata Allah maghfirli, dia maknalah ya Allah, biar aku ni timpa tanah. Jadi ditimpa tanah tu maksud dia hina lah. Jadi sebab itulah Nabi SAW lari daripada seseorang itu semaya dalam keadaan dia jenera mengantuk, sebab boleh jadi dia nak berdoa, nak beristighfar, tetapi sebenarnya dia telah kutuk diri dia. Salah lah. Sebab apa? Sebab takut moga semaya malam waktu tahajud ni, waktu doa makbul, Allah Ta'ala timbul. Dibimbangi lagu tu. Kemudian hak kita sebut tadi, takut salah baca tu sahah. Salah, maknanya kita telah mengubah lafaz Al-Quran, lagi berat. Kemudian bab satu lagi ni insya-Allah kita akan sambung semula lah. Setakat tu saja. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.